Sarawak merupakan salah satu daripada 13 buah negeri di Malaysia yang terletak di barat laut Kepulauan Borneo. Negeri ini bersempadan dengan negeri Sabah, negara Brunei Darussalam dan negara Indonesia serta dipisahkan dari semenanjung Malaysia oleh Laut Cina Selatan. Sarawak mempunyai keluasan kira-kira 124.450 km persegi dan dianggarkan didiami oleh sekitar 2,5 juta penduduk. Dari segi secara awal, kewujudan Sarawak turut dikaitkan dengan karya Nagara Kertagama yaitu epik sastra Jawa kuno yang ditulis oleh Prapanca pada tahun 1365 Masehi pada zaman Kerajaan Majapahit. Dalam buku 14, karya ini menyerahkan wilayah Sawaku yang dipercayai merujuk kepada Sarawak sekaligus menunjukkan kewujudan awal nama wilayah ini dalam catatan sejarah Nusantara. Selain itu, terdapat juga pandangan bahwa nama Sarawak berasal daripada istilah Sarawak yang berkaitan dengan mineral antimoni di Sungai Sarawak. Satu lagi, legenda menyatakan nama Sarawak berasal dari ungkapan serah kepada awak yang diucapkan semasa penyerahan wilayah Kesultanan Brunei kepada James Brooke, lalu akhirnya menjadi nama Sarawak. Sarawak juga dikenali sebagai bumi penyelam karena menjadi habitat burung enggang atau Rhinoceros hornbill. Burung ini melambangkan keberanian, kebijaksanaan, dan keharmonian masyarakat pribumi. Dalam kepercayaan etnik Iban, kenyalang turut dikaitkan dengan dewa perang mereka, yaitu Segalang Burung, menjadikannya simbol budaya yang sangat penting di Sarawak. Dari aspek pentadbiran, Sarawak terbagi kepada 11 bagian utama seperti Kuching, Sibu, Miri, dan Bintulu yang merangkumi lebih 40 daerah. Negeri ini juga sangat majmuk dengan lebih 50 etnik seperti Iban, Melayu, Bidayu, Melanau, dan orang Ulu yang membentuk identitas Sarawak sebagai negeri yang kaya dengan kepelbagaian budaya dan warisan. Sejarah awal Sarawak bermula sejak kira-kira 40.000 tahun sebelum Masehi dengan penemuan manusia prasejarah di Gua Niah Miri melalui penemuan sisa manusia purba dan alat batu. Seterusnya, antara abad ke-15 hingga abad ke-17, Sarawak telah menjalin perdagangan dengan pedagang dari Melayu, Cina, dan Eropah. Pada masa ini, kawasan pesisiran pantai menjadi pusat perdagangan penting. Barangan yang didagangkan dari Sarawak termasuk hasil hutan seperti sagu, kapur barus, sarang burung, lada, dan hasil hutan lain. Sebagai balasan, pedagang luar membawa masuk barangan seperti tembikar, sutera, kain tekstil, kaca, dan barangan logam. Dalam tempo ini juga, nama Sarawak mulai digunakan dan pengaruh Islam mula berkembang. 1839 hingga 1841, Sarawak berada dalam keadaan tidak stabil akibat konflik politik dan ancaman perompak di bawah pengaruh Kesultanan Brunei. Pada tahun 1841, James Brooke mula dilantik sebagai Raja Putih pertama Sarawak selepas membantu menamatkan konflik tempatan dan mula memodernkan pentadbiran negeri. Pada 1841 hingga akhir abad ke-19, Sarawak berkembang dari segi ekonomi dan sosial serta lebih stabil di bawah pemerintahan Brooke. Namun, antara 1941 hingga 1945, Sarawak dijajah oleh Jepun semasa Perang Dunia Kedua yang menyebabkan kemerosotan ekonomi dan sosial. Pada tahun 1946, Sarawak menjadi koloni mahkota British selepas diserahkan oleh Charles Villiers Brooke kepada British. Akhirnya, pada 16 September 1963, Sarawak menyertai Persekutuan Malaysia bersama Sabah dan Singapura. Asal-usul masyarakat Melayu Sarawak ini hasil daripada gabungan daripada pelbagai sejarah dan juga budaya. Yang pertama, masyarakat Melayu Sarawak dipercayai berasal daripada migrasi Sumatera Indonesia dan juga daripada semenanjung Tanah Melayu. Seterusnya, masyarakat Melayu Sarawak juga dipercayai berasal daripada perkawinan orang Arab dan juga orang Tamil yang datang ke tanah Sarawak untuk mengawini wanita-wanita tempatan di Sarawak. Masyarakat Melayu Sarawak juga dikatakan sebagai Melayu apabila mereka memasuki agama Islam dan menganut agama Islam. Seterusnya, menggunakan bahasa Melayu dalam percakapan sehari-hari mereka dan seterusnya juga menggunakan adat dan budaya Melayu dalam kehidupan mereka. Pada mulanya, istilah Melayu tidak ada di tanah Sarawak, namun dengan kehadirannya James Brooke di tanah Sarawak pada abad ke-19, beliau telah mengatakan bahwa siapa sahaja yang menganut agama Islam dan juga menggunakan bahasa Melayu dikategorikan sebagai orang Melayu. Oleh itu dapat dipahami bahwa masyarakat Melayu Sarawak terbentuk melalui proses asimilasi, perkawinan campur, dan perkembangan sejarah yang panjang. Dialek Melayu Sarawak ini adalah variasi bahasa yang berbagai yang terbentuk daripada hasil interaksi sejarah, geografi, dan pertemuan berbagai budaya di Sarawak. Asal usulnya berkaitan dengan gerakan masyarakat seperti masyarakat Melayu, Iban, Bidayu, Melanau, serta pertumbuhan pengaruh dari Nusantara yang menyebabkan berlakunya percampuran bahasa. Seterusnya, faktor geografi Sarawak yang luas dan penempatan yang berjalan juga menyebabkan wujudkan berbagai subdialek dan ciri sebutan kosakata yang berbeza. Oleh itu, dialek ini haruslah berkembang secara unik dan menjadi lambang identitas masyarakat Melayu Sarawak hingga ke hari ini. Ciri-ciri dialek Melayu Sarawak dapat dikenal pasti melalui aspek fonologi dan morfologi. Dari segi fonologi, kita dapat lihat pada perubahan bumi voka dan perubahan bumi konsonan. Perubahan bumi voka yaitu perkataan yang diakhiri dengan vokal E akan berubah menjadi vokal I atau vokal O, seperti perkataan apa akan menjadi apa atau apo, dan perkataan nama menjadi nama atau namu. Begitu juga dengan vokal U yang akan berubah menjadi vokal O. Misalnya, perkataan gunung menjadi gunung dan perkataan tumpul menjadi tumpul. Perubahan bumi konsonan pula memperlihatkan perkataan yang diakhiri dengan konsonan G akan mengalami pengguguran konsonan G. Contohnya, konsonan G pada perkataan daging dan pening akan digugurkan dan berubah menjadi daging dan pening. Konsonan H di awal kata juga akan mengalami pengguguran. Contohnya, konsonan H digugurkan pada perkataan hari dan hitam dan berubah menjadi ari dan hitam. Konsonan K di akhir kata juga berubah menjadi konsonan T. Contohnya, konsonan K digugurkan pada perkataan bilik dan digantikan sebagai konsonan T, yaitu menjadi perkataan bilik. Dari segi morfologi pula, kita dapat lihat pada imbuhan dan kata ganti nama diri. Imbuhan yaitu imbuhan awalan men, sering digugurkan. Contohnya, imbuhan awalan men pada perkataan mengambil dan memasak akan digugurkan dan berubah menjadi ngambil dan masak. Begitu juga dengan imbuhan awalan ber yang sering digugurkan. Misalnya, perkataan bermain dan berjalan akan mengalami pengguguran imbuhan awalan ber dan berubah menjadi main dan jalan. Kata ganti nama diri juga berbeza. Contohnya, perkataan kami yang membawa maksud saya, perkataan kita bermaksud kamu, dan perkataan kami orang yang merujuk kepada kami. Seterusnya, perkataannya merujuk kepada dia, dan perkataan tidak merujuk kepada mereka. Dialek Melayu Sarawak atau DMS menunjukkan variasi mengikut kawasan di Sarawak yang dipengaruhi oleh etnik, sejarah, geografi, dan interaksi sosial. Tiga subdialek utama yang diteliti adalah dialek Melayu Kuching, dialek Melayu Kabong, dan juga dialek Melayu Saribas. Dialek Melayu Kuching yang dituturkan di Kuching lebih dekat dengan bahasa Melayu standard dan vokal akhir kekal stabil. Dialek Melayu Kabong menunjukkan perubahan vokal di akhir kata dan nasalisasi yang lebih ketara, manakala dialek Melayu Saribas
lebih kompleks dengan diftong, perubahan konsonan dan fonem yang unik seperti ge. Berdasarkan jalur perbandingan, perkataan siapa dalam bahasa Melayu standard disebut sebagai sapa dalam dialek Melayu Kuching, sapo dalam dialek Melayu Kabong, dan sapo dalam dialek Melayu Saribas. Untuk perkataan telur pula disebut sebagai telok dalam dialek Melayu Kuching dan teloi dalam dialek Melayu Kabong dan dialek Melayu Saribas. Hal ini menunjukkan persamaan bunyi antara kedua-dua dialek pesisiran tersebut. Seterusnya, bagi perkataan pasir diucapkan sebagai pase dalam dialek Melayu Kuching dan pasya dalam dialek Melayu Kabong dan dialek Melayu Saribas. Bagi perkataan jatuh pula disebut sebagai gugo dalam dialek Melayu Kuching dan gugah dalam dialek Melayu Kabong dan dialek Melayu Saribas. Hal ini menunjukkan bahwa dialek Melayu Kabong dan dialek Melayu Kuching mempunyai sebutan yang hampir sama bagi beberapa perkataan, manakala bagi dialek Melayu Kuching masih mengekalkan ciri fonologi tersendiri. Kesimpulannya, dialek Melayu Sarawak merupakan satu khasanah linguistik yang sangat bernilai dan mencerminkan identiti unik masyarakat Melayu di Sarawak. Dialek ini terbentuk hasil daripada sejarah panjang negeri Sarawak, termasuk pengaruh pelbagai budaya, kepelbagaian etnik, serta faktor geografi yang membentuk kehidupan masyarakat setempat. Selain itu, proses migrasi, asimilasi, dan perkahwinan campur turut memperkayakan dialek ini, menjadikannya berkembang secara dinamik melalui interaksi sosial yang berterusan. Dari sudut linguistik, dialek ini mempunyai keunikan tersendiri dari segi sebutan, struktur, kata, dan penggunaan kata ganti nama diri. Malah, kewujudan sub-dialek seperti di Kuching, Kabong, dan Saribas menunjukkan kepelbagaian yang kaya. Namun begitu, dalam era pemodernan, penggunaan dialek ini semakin terancam. Oleh itu, usaha pemeliharaan seperti kajian, dokumentasi, dan penggunaan harian amat penting. Akhir kata, dialek Melayu Sarawak bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga lambang jati diri dan warisan budaya yang perlu kita pelihara. Sekian, terima kasih.